Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallim Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahhimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim, ya Rabb Musa wa Isa, wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajat, sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, sedalam-dalam setinggi puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana di saat dan ketika ini dengan rahmat kasih sayangnya Allah Ta'ala pada kita, sekali lagi dipilihnya kita, dijadikan kita sebagai hamba-Nya yang taat perintahnya, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tuan-tuan, kita taat perintah Allah, kita dapat tenaga sembahyang 5 waktu untuk taat, dan ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, solatnya itu dengan cara berjamaah di mana tempat kita diaturkan. Jadi alhamdulillah, di permulaan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala beri lagi kita pinjam usia, pinjam umur, diberi kita nikmat apa, nikmat degupan jantung, kedebak-kedebuk lagi, diberi kita nikmat denyutan nadi Allah, diberi kita nikmat keluar masuk nafas lagi,
Diberi kita nikmat dan beragam-agam nikmat lah, ribuan nikmat. Kalau kita nak tulis, tak tertulis nikmatnya. Contohnya paling nikmat sekali apa? Allah berikan kepada kita nikmat iman dan amal soleh. Jadi alhamdulillah hari Allah Ta'ala memberikan kita nikmat iman. Langsung hari kita dapat amal solehnya itu kita buat ikut cara yang Rasulullah tunjukkan. Amal solehnya itu amal sembahyang itu yang betul bagaimana? Yaitu caranya berjamaah di tempat ada di atas. Contohnya mengenai Allah Subhanahu wa taala tentang haji maupun hajat. Dalam perjalanan usia kita ni 1 tahun ke 2 tahun, kita balinglah 15 ke 16 ke atau lah 60 ke 70 ke 80 tahun ke kata ulama. Apa dia? Kalau iman kita tak sempurna, amal kita tak betul, sebenarnya kita sedang menuju ke salah satu jurang daripada jurang neraka untuk menerima azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup 60, 70 tahun, 80 tahun, imannya tak sempurna pada Allah, ibadahnya tak betul kerana tak belajar, maka tuan-tuan, pada hakikatnya sebenarnya kita sedang menuju jurang ke salah satu daripada jurang neraka yang kita untuk terima azab Allah Taala. Sebaliknya tuan-tuan, kalau hari ini ya tuan-tuan, iman kita sempurna, ibadah kita betul, maka hakikatnya kita sekarang dalam menuju ke satu perjalanan untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima nikmat yang mengatasi ribuan nikmat. Berpunca daripada mana? Daripada iman, yakin kepada Allah. Dia kalau hari ini panjang umur tapi tak beriman kepada Allah, panjang umur tapi tak ibadahnya tak sempurna, jaga-jaga supaya kita dalam satu perjalanan menuju untuk menerima azab Allah. Waliya'udzubillah, ya Allah. Saya kena iman yang sempurna, ibadahnya betul. Hakikatnya apa kan? Kita sedang menuju satu jalan untuk menuju jannahnya Allah Ta'ala, untuk menuju nikmat-nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang tidak dibandingkan. Jadi bersyukur kita hari ini dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dengan kita mensyukurinya itu, kita taat kepada Allah. Ikut insan yang sangat mulia, insan kamil yang mukamil. Dia ni sempurna dan menyempurnakan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah. Hari ini datanglah, kalau dipanggil salat jemaah kita datang, tak ada ruginya. Hari ini subuh kita ada niat di rumah tadi. Ini lepas main semua nak duduk seketika. Rupanya perjalanan tadi selain daripada fadilatnya untuk berjamaah, jalan satu langkah diampunkan satu dosa, diberi satu pahala, naik satu darajat dekat syurga. Dan jalan-jalan itu nanti Allah akan mudahkan dorong-dorong jalan-jalan menuju syurganya Allah Ta'ala. Kenapa? Ada niat untuk ambil ilmu hari ini, walaupun satu ayat. Ada niat untuk dapatkan ilmu walaupun satu ayat. Perjalanan kita tadi insya-Allah, apa Nabi sebut daripada Abi Darda, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Darda, dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul, kata Abu Darda. Apa kata Nabi pula? Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Biasa kita dengar ustaz-ustaz kita sebut yang tentang ilmu lah. Siapa hari ini yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, untuk cari ilmu, man salaka tariqan, siapa yang hari ini usaha untuk cari jalan menuju mendapatkan ilmu, apa kata Nabi? Orang-orang ini nanti sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi diri jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari jalan untuk menuju mencari ilmu kerana Allah Ta'ala, insya-Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya kenapa ni cari ilmu? Pergi cari ilmu Allah mudahkan jalan ke syurga kerana hari ini kita sanggup tinggalkan perkara yang hari ini tak kita bawa waktu selama. Kita tinggalkan seketika kita untuk cari satu majlis yang sangat Allah suka. Inilah yang kita buat sekarang. Kerana sukanya Allah Ta'ala atas majlis seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala beri kita kelebihan insya-Allah.
mudah jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kita yakini yang ada ni dengan jamaah yang semalam sembahyang Isya sama juga. Orang yang sama sembahyang Isya, nanti sembahyang Zuhur, nanti sembahyang Asar, adalah jemaah yang sama. Disebut daripada Uthman bin Affan pula tentang datang berjamaah ni, disebut biasa sangat kita dengar, tak apa ulang pun tak apa. Apa dalam hadis itu menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya," bagi orang yang solat Isya semalam, "Man shallal isya ma'al jamaah." Siapa yang dia sembahyang Isya bersama jamaah, iaitu berjamaah, faka'annama qama nisful lail. Kan biasa dengar tu, orang yang sembahyang Isya berjamaah, Allah Ta'ala kurniakan bagi dia seolah-olah dia sembahyang separuh, nisful lail, separuh malam. Yang sembahyang Isya berjamaah, kemudian dia doa lagi, ya Allah nanti subuh beri aku tambah umur lagi, ya Allah beri pinjam lagi umur, pinjam lagi degup jantung, pinjam lagi apa nadi, detik nadi lagi, pinjam lagi nafas. Minta subuh berjamaah. Siapa-siapa yang dapat solat subuh berjamaah, apa kata Nabi? Man shalla subh, siapa yang dapat solat subuh ma'al jamaah, bersama jamaah, maka annama, sesungguhnya solat subuh itu Allah kurniakan baginya seperti mana solat lail kullu, macam dia solat malam sepanjang-panjang. Jadi malam bermula maghrib, orang yang tadi solat subuh berjamaah, Allah Ta'ala kurniakan ganjaran pahala macam dia bermula maghrib sampai tadi masuk azan subuh, habis malam. Separuh malam kan kira dah separuh. Azan subuh dah habis malam dah. Maka kita lagi solat subuh lagi berjamaah. Ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian itu, dia ada kumpulan yang tidak perlulah kata nak solat berjamaah. Yang lepas kita dah sampai kepada menguruskan jenazah dan takut terlewat mengebumikannya. Ya, yang lepas. Jadi hari ini orang-orang yang dikecualikan untuk solat berjamaah itu ada, bukan tak ada. Ramai golongan yang dikecualikan untuk solat berjamaah. Adakah kita tergolong pada orang yang dikecualikan? Penutup yang lepas tak perlulah datang berjamaah kalau orang itu diberi tugas menguruskan jenazah dan takut terlewat nanti kalau dilewat diuruskan. Diistimewanya hari ini pada ayat yang lepas kata Nabi, kalau dalam hadis yang lain, apakah dia punya kebaikan jenazah itu, nampak kebaikannya. Kebaikan dia nampak bila mudah, cepat diuruskan dia. Jadi hari ini bila ada kematian, segeralah kita uruskan. Saya hari ini rasa terkejut juga. Tak pasal jemaah kita sebelah kanan saya yang selalu bila nak keluar tu dia tanya, nak beberapa kalimah memang dia tanya. Baru hari ini tergerak hati nak tanya, mana ini cik yang ada kat sebelah. Tapi dah meninggal lama. Billah ya Allah. Mudah-mudahan Allah letakkan dia di dalam jannah. Allah redha atas segala-galanya insya-Allah. Lalu hari ini dah lama dah kita tengok orang dia tak ada dah 4-5 kali masuk. Iaitu kena segerakan. Orang yang nak kena menyegerakan mayat ini tak apalah dia. Tidak perlu datang berjamaah. Dan tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala boleh ambil perhatian. Kalau mungkin yang lepas saya terlepas pandang untuk beritahu kepada tuan-tuan ketika bila haram ataupun makruhnya hampir kepada haram mengebumikan mayat yang telah selesai disiapkan. Dia kalau meninggal kena cepat-cepat mandikan. Bila mandi cepat-cepat kapankan. Bila dah kapan cepat-cepat sembahyangkan. Bila dah disembahyangkan cepat-cepat dikebumikan. Tapi dalam nak cepat segera itu ada waktu yang tuan-tuan puan-puan jangan buat. Untuk mayat ini jangan dibuat. Iaitu bila masanya yang pertama matahari mula terbit. Matahari mula terbit itu waktu syuruk, bukan waktu isyraq. Waktu isyraq kita dah boleh kebumikan mayat. Sebab dia dah berlalu antara 12-13 minit kita dah boleh sembahyang isyraq. Dah boleh. Waktu syuruk jangan. Ya. Yang keduanya ketika bila ketika matahari betul-betul tegak di langit, tangguhkan dia. Kalau ada kematian dan nak dibawa ke tanah pengumian, nak diwakafkan, nak didafan, apa-apa nak dikebumikan, bawa aja singgah ke masjid. Nanti cepat-cepat kita kebumikan.
Nak kebumikan tengah-tengah matahari tengah jangan. Itu haram kata ulama. Dan ada yang katakan makruh tahrim. Dan tak payah buat lah perkara itu. Nak cepat tapi ada masa yang jangan dibuat. Lagi nak cepat jangan dibuat. Matahari betul-betul baru nak terbenam matahari itu hingga dia terbenam, jangan. Hujung asal lah, hujung asal jangan. Satu, jangan kebumikan mayat ketika matahari boleh naik, haram. Dua, jangan kebumikan mayat ketika matahari tegak-tegak. Itu kan waktu haram sembahyang tu, sama lah. Yang ketiga, jangan kebumikan mayat ketika matahari nak jatuh sampai bertemu. Tak apa lepas maghrib pun tak, lepas isyak pun tak, lepas maghrib tak, lepas isyak kebumikan. Tentang sahabat Nabi dan sahabiah. Isteri Nabi siapa dia? Sayyidatuna Aisyah. Anak Nabi siapa dia? Sayyidatuna Fatimah. Sahabat Nabi siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali tidak. Bukan tak sahabat. Sayyidina Ali dikebumikan lain daripada waktu malam. Yang tadi tu Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar dikebumikan malam. Jadi tak salah kalau kita nak mengebumikan mayat pada waktu malam. Nak tunggu esok siang makan nasi yang lama, kesian. Sampai begitu, hari ini kalau nak waktu zuhur nak dikebumikan, bawa je ke masjid. Lepas sembahyang zuhur selesaikan. Oh, ini dah sebut lah. Yang lepas salat zuhur selesaikan dulu, balik masjid sembahyang sunat ba'diyah zuhur, tak apa. Lepas salat zuhur doa ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillah. Apa lagi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbal alamin. Jalan. Angkat jalan terus kebumikan. Nanti boleh balik sembahyang zuhur semula. Jangan risaulah waktu solat sunat ba'da zuhur panjang. Selagi belum dia masuk waktu asar ada solat ba'da zuhur. Tuan-tuan, hari ini hukum menguruskan mayat tu, mengumikan mayat tu fardu kifayah yang cepat kan. Ya, hukum sembahyang sunat lepas zuhur tu kan sunat muakkad aja. Jadi buat yang fardu kifayah selesaikan. Raikan dulu, cepatkan dia, kesian dia. Kalau dia dah dapat nikmat, dah diberi nikmat tadi. Begitu sekali. Kita lihat dalam hadis ini. Okey, 3 masa tadi. Maka kalau ada kenapa kebumikan waktu malam, memang ada pun mayat-mayat dikebumikan pada waktu malam. Tak ada masalah. Di Abu Bakar itu banyak dibuat waktu malam. Salah seorang anak saya pun waktu malam. Dan lepas isyak baru dikebumikan. Anak saya, anak yang ke-9 waktu malam itu keluar daripada hospital asal, terus selesaikan malam tu juga. Segerakan. Dan tandanya kebaikan kita ni nampak bila mudah mati saja. Lagi sekali apa? Mudah dimandikan, mudah dikafan, mudah disembahyang, mudah dikebumikan. Dia cepat jalan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, dalam hadis tentang hari ini, orang yang tak perlu bagi dia hadir solat berjamaah. An Husain bin Wahwah anna Talhah bin al-Bara radhiyallahu anhu marida fa'atathu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ara Talhah illa qad hadatha fihi al-maut fa'adhinuni bihi wa ajilu fa innahu la yanbaghi li jifatil muslim an tuhbasa baina dhahra da ahli. Di sini disebutkan daripada Husain bin Wahwah bahawa Talhah bin Bara jatuh sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahinya dan baginda bersabda, aku dapati Talhah sedang diambang maut. Maka bertanyalah kepadaku apabila dia sudah meninggal dunia, kata Nabi pada Talhah, nanti kalau ni Husain dia kata, nanti kalau Talhah ni meninggal, cepat-cepat bagi tahu. Apabila dia sudah meninggal dunia, dia diberitahu. Dan sekiranya dan segerakanlah pengurusan jenazahnya. Ini Nabi kata. Meninggal, kata Nabi, beritahu segera. Kemudian segerakan pengurusan jenazahnya. Dan ini siapa ni? Kita nak cerita orang yang nak buat urusan jenazah ni, dia dikecualikan daripada datang salat berjamaah itu. Nak cerita ayatnya itu sana tu dia perkara pentingnya hari ini orang yang sibuk menguruskan jenazah, dia tidak perlu untuk datang solat berjamaah kerana ada perkara yang perlu lagi diuruskan. Ya, menguruskan jenazah
lagi dituntut berbanding datang yang solat berjamaah. Begitu sekali. Kerana tidak elok disimpan mayat seorang Muslim di kalangan keluarga. Jadi tak payah tunggu lama-lama lah kita. Ya Allah, nanti mudahlah meninggalnya, mudahlah kita dimandi. Kita mohon mudah pada Allah. Tak payah nak tangguh. Ya, kadang-kadang bertangguh ni kerana apa? Kerana kita tunggu ahli keluarga. Sebenarnya boleh tak? Bukan tak boleh. Tunggu ahli keluarga kita sampai semua sekali nak buat apa penghormatan terakhir kan. Bukan tak boleh, itu boleh. Tapi yang seelok-eloknya lah disegerakan pengurusannya. Dan hadis yang ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, lahu berkatanya Nabi kepada Sayyidina Ali, qala lahu, Nabi berkata pada Sayyidina Ali, ya Ali, salatun la tuakhiruha, salatun la tuakhiruha. Apa dia itu? Salatun la tuakhiriha as-salatu iza atat. Kata Nabi SAW pada Sayyidina Ali, 3 perkara ni jangan dilewatkan. 3 perkara jangan cuba lambatkan. Kalau dia dah nampak depan kita, dah ada depan kita, cepatkan. Kalau dah berlaku depan kita, cepat uruskan. Yang pertama, as-salatu iza atat. Solat apabila telah masuk waktu, jangan lambatkan. Solat apabila telah masuk waktu, jangan dilambatkan. Kerana apa tuan-tuan? Dalam solat ni, dalam 5 waktu solat tu, ada 5 waktu di situ. Macam mana ni? Dalam 5 waktu solat tu, ada 5 masa di situ. Kalau kita kata solat zuhur, solat isyak, solat maghrib, dia ada 5 kat situ. Waktu pada dia tu ada 5. Satu waktu apa? Waktu fadilat. Satu. Dalam 5 waktu tu. Solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Ada 5. Apa dia? Waktu fadilat. Apa waktu fadilat, tuan-tuan? Ini yang kita kena terlepas nak dapat waktu fadilat yang ganjarannya sudah tentu lebih daripada siapa yang buat waktu yang kedua lagi. Apa waktu fadilat? Waktu fadilat ialah apabila masuk waktu, kita ambil masa. Bila masuk waktu, kita wuduk. Bila wuduk, kita azan. Ini anggaran masa. Nak dapatkan waktu fadilah. Bila dah wuduk, kita azan. Bila dah azan, kita solat 2 rakaat untuk sembahyang. Kalau zuhur ada 4, buat 8 rakaat. Panjang sikit tu. Selepas buat solat itu, buat waktu itu. Zuhur 4 rakaat. Dah berapa minit berlalu? Selepas zuhur itu, kita buat solat ba'diyah. Selepas, ataupun kalau kita tak buat ba'diyah, kita buat solat jamak takdim asar wa zuhur. Berapa masa tu? Cuba kira berapa minit. Bila selesainya minit itu, selesailah waktu fadilah. Kita ambil yang mana sekarang? Sekali lagi, dalam waktu sembahyang ada lagi pecahan waktu. Waktu saya sebut, 1 waktu fadilah, 2 waktu ikhtiyar, 3 waktu makruh, 4 waktu haram, 5 waktu uzur. Itu dia, dah sebut sekali. Ulang sekali lagi. 1 waktu fadilah, 2 waktu ikhtiyar, 3 waktu makruh, 4 waktu haram, 5 waktu uzur. Ini nak cerita tadi kata Sayyidina Ali ni daripada Nabi, bila masuk waktu cepat buat solat. Apa dia waktu fadilat tadi? Waktu fadilat adalah sekadar masuk waktu kita wuduk. Nak ukur masa, lepas wuduk kita azan. Ambil masa dia. Lepas azan kita solat sunat. Lepas solat sunat kita buat solat fardu tu. Lepas solat fardu itu kita buat lagi solat sunat. Atau kalau yang jamak, maknanya zuhur tu waktu asar jamak takdim, masanya berapa minit. Kalau maghrib waktu isyak jamak takdim, masa berapa minit. Itu habis dah waktu fadilat. Selepas itu akan ada satu waktu lagi. Namanya waktu apa tadi yang kedua tu? Waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar tu waktu pilihan kita.
Kita suka-suka nak buat. Ialah pilihan kita sendirilah. Bila maksudnya mungkin setelah 20 minit masuk zuhur pukul 1, saya nak sembahyang pukul 1:30, saya punya sukalah. Astagfirullahaladzim. Dengan Allah kan dia lambat-lambat. Nak minta tolong Allah cepat-cepat. Allah lambat bagi apa yang diminta, menguat. Tapi dengan Allah lambat-lambat. Untuk dia sendiri dulu kan. Jadi hari ini siapa yang sembahyang pukul 2 zuhur bukan tak elok-elok, tetapi itu bukan waktu fadilah. Itu waktu ikhtiar, suka-suka lagi. Siapa sembahyang zuhur pukul 3? Elok, bukan tak elok dia sembahyang. Tapi waktu tu, waktu dia pilih sendiri. Yang dituntut awal tadi. Jadi ini jaga-jaga. Kita selalu ambil waktu mana. Tapi kalau kita ada uzur, ada kerja yang memang berat, kita kata memang selesaikan. Ada apa lagi yang kita kena tunaikan lebih dulu. Apalah, carilah alasan. Maka mungkin kita akan jatuh ke waktu ikhtiar. Masih okey lagi tu. Bilakah waktu ikhtiar? Habisnya waktu fadilat, sampai kita habis sembahyang fardu itu, kita ada masa lagi menunggu waktu kedua. Sekali lagi, waktu ikhtiar, bila habis waktu fadilat, kita pun sembahyang. Habis waktu kita sembahyang, kita ada masa lagi menunggu untuk masuk waktu asar. Contoh, kita lepas sembahyang maghrib, ada masa lagi menunggu untuk masuk waktu isyak. Itu waktu ikhtiar. Mana pula waktu makruh? Jangan buat dua waktu ni kalau boleh. Takkanlah sembahyang waktu makruh. Malu kita dari Allah. Apa dia waktu makruh? Iaitu kita sembahyang zuhur cukup 4 rakaat. Habis zuhur masuk asar. Habis zuhur tak ada rehat lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Azan asar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini waktu makruh. Leceh. Doanya panjang sungguh-sungguh. Allah, kau tariklah ya Allah, ni wabak ni ya Allah. Kau datangnya kau lipat ganda ya Allah. Lepas satu-satu kau bagi ya Allah ni wabak. Ya Allah, ini musibahnya lepas satu-satu. Lepas apa? Hujan gerimis ke hujan lebat. Lepas hujan lebat ribut. Lepas ribut salji turun. Kat sini lah kat bawah raja contohnya. Kau satu-satu ni bang. Kerana apa? Kerana ramai manusia ni tak ambil waktu fadilah. Itulah, tak suka nak cepat-cepat dengan Allah. Tapi dalam minta tolong tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku nak ni ya Allah, segera nak segera. Tapi dalam membantu Allah, nanti ya Allah, masa panjang lagi ya Allah. Dengan Allah tak sediakan masa, dan dengan diri dia lebihkan masa, minta bantunya Allah Ta'ala cepat. Waktu kedua ikhtiar. Waktu makruh dah, waktu makruh. Waktu makruh ya. Waktu makruh ni habis je masuk waktu kedua. Apa ni waktu haram? Jangan buat waktu haram. Waktu haram ialah kita sembahyang bukan tak sembahyang, tapi belum lagi salam pun dah masuk isyak. Belum salam. Sembahyang maghrib belum bagi salam dah masuk waktu isyak. Perbuatan kita tu itu dalam waktu haram. Belum bagi salam waktu zuhur dah azan asar. Bermakna belum habis tunaikan fardu tu dah masuk waktu yang menyusul tu. Kita di mana? Kita di waktu mana sekarang? Kalau isyak ada majlis ilmu sampai pukul 9, itu tak mengapa, ada lebih afdalnya duduk dalam majlis tu. Tak apa dipanjangkan. Isyak memang dibolehkan pula sampai larut malam. Tak apa. Kerana ada majlis tu, majlis ilmu. Contoh maghrib tu lambat lewat kerana dia tak apa. Itu masih lagi bagi kita, masih lagi diberi peluang waktu fadilah. Jadi kita kejarkan. Ada satu tadi tinggal waktu uzur. Waktu uzur bukan waktu haid ni, fasa bukan tu. Waktu uzur ni, waktu saya tak nak sembahyang maghrib. Hari ni saya tak sembahyang maghrib. Kenapa uzur? Apa pasal uzur tak nak sembahyang? Bukan. Waktu uzur saya musafir. Saya diuzurkan waktu tu. Saya nak jamak takhir nanti. Nak buat waktu isyak. Itu waktu yang keberapa tadi? Yang kelima. Waktu uzur. Saya tak nak sembahyang zuhur. Saya tak sembahyang zuhur. Kenapa ni? Saya dalam perjalanan. Zuhur saya dah niat jamak takhir. Maknanya uzur. Waktu ni kita buat lambat. Kenapa sembahyang zuhur? Kenapa sembahyang zuhur sampai pukul 5 ni?
Aku punya suka lah kita kata. Bukan gitu. Kenapa sampai pukul 5? Kerana saya jamak dengan asar. Masuk asar dah pukul 4.45. Maka habis asar pukul 5. Kita sembahyang zuhur pukul 5. Dosa tak? Tak dosa. Itu bukan melewatkan, itu uzur. Sebab itu 5 waktu dijaga. Kita kejarlah waktu fadilat. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in sangat takut kalau termasuk waktu ikhtiar, tuan-tuan. Waktu ikhtiar. Kenapa? Ini waktu itu kehendaknya Allah, masuk waktu jalan. Nabi sebut dalam hadis kita, apa dia? As-salatu iza atait. Solat apabila masuk waktu. Jadi mudah-mudahan kita hari Allah pilih sentiasa yang datang berjamaah, memang insya-Allah ada istiqamah. Waktu fadilah sudah dapat. Waktunya dia dapat ganjaran lebih, berjamaah dapat lebih. Ya Allah, satu langkah dibagi lagi kelebihan. Untuk apa tuan? Mudah-mudahan mudah nak jumpa Allah. Mudah-mudahan mudah jumpa Allah. Kan disebut dalam hadis kan, saya sebut lagi tak apa. Dalam hadis man sarrahu ayyalqallahu ta'ala ghadan musliman. Siapa-siapa yang bercita-cita benar, ingin sangat untuk jumpa Allah esok dalam keadaan musliman selamat. Apa semua dalam hadis itu? Falyuhafidhu. Dia semua kena memelihara. Pelihara apa? Ala haula'i salawatil khams. Kena pelihara ni 5 solat ini. Haitsu yunada bihinna. Pelihara 5 solat ini di mana tempat azan diazankan. Orang ini esok jumpa Allah selamat. Ini tanda-tanda orang yang awal waktu. Sebab itu man sarrahu an yalqallah. Siapa esok nak jumpa Allah, yalqa ni nak jumpa. Nak jumpa Allah. Allah dan tu esok. Esok ni hari kebangkitan esok lah. Musliman selamat. Jaga je solat 5 waktu. Adakah perkara ini orang perempuan juga tak boleh sembahyang 5 waktu di masjid? Boleh, insya-Allah. Tempat telah disediakan, perjalanan pun tak masalah, insya-Allah. Dia diterima untuk hadir berjamaah. Lagi-lagi pula dia dah duduk majlis ilmu. Memang patutnya dia hadir untuk raih majlis masjid yang hari ini, untuk raih majlis masjid yang dapat raih ganjaran daripada Allah. Yang kedua apa dia? Wal janazah idza hadaras. Dan jenazah iaitu yang telah disiapkan. Dia datang, segerakan. Nak sembahyang zuhur, dia datang, segerakan. Lepas salam, habis salam, doa ringkas, terus pergi sembahyang jenazah, jalan terus. Nanti ada orang tanya saya, ini saya pakai guru saya bercakap, sembahyang ba'diyah zuhur ni Ustaz, ini sunat muakkad, ini sunat dituntut Ustaz. Kalau tinggalkan rugi. Saya kata, uruskan jenazah ni fardu kifayah. Fardukan dulu. Sembahyang jenazah tu fardu kifayah. Buat sembahyang jenazah, lepas tu buat solat. Buat solat apa? Ba'diyah zuhur tak apa. Samalah ibaratnya hari ni orang tanya kita, ini dekat masjid surau ni sekarang. Dia kata, mana-mana ya buat apa benda yang mana-mana ni. Buat amalan baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu amalan Aisyah. Hampir macam ni fadilah sembahyang ba'da Isyak. Pandai ya buat. Kenapa pandai? Memang pandai dia tu. Amalan berjamaah, ramai-ramai kan. Nak buat kat solat kat rumah seorang mungkin kurang ilmu, kurang elok, kurang mampunya, mungkin tak mampu. Bila berjamaah kita rasa seronok baca, mungkin datang dah tak ikhlasnya tu. Jadi kan rugi ni terus buat baca surah Al-Mulk. Kemudian baru sembahyang ba'diyah dah habis dah. Solat sunat ba'diyah Isyak nanti sebelum masuk subuh pun ada lagi. Jadi hari ini saya nak sebut, kalau ada majlis yang ramai, majlis ada 2. Satu ijtima'i, 2 infradi. Apa ni ijtima'i? Majlis yang dibuat secara kumpul-kumpul macam ni lah. Satu lagi majlis infradi. Infradi apa? Buat seorang-seorang. Tuan-tuan, ni tak dekat sini tak ada contoh, ni tak ada kat sini. Kita sedang duduk majlis ilmu. Ini majlis ijtima'i. Tiba-tiba ada satu orang tu dia tak nak duduk. Dia pergi dekat bawah tangga, dia baca Al-Quran. Dia kata dia nak kejar fadilah Quran. Tuan-tuan, itu majlis infradi, majlis seorang-seorang. Dia tetap afdal duduk di majlis ijtima'i. Kerana majlis ijtima'i nanti akan bersurai. Quran boleh baca, ada masa lagi. Itu begitulah.
kita ikut guru kita sebut. Jadi hari ini ikut masjid ni buat baca surah apa? Surah Kahfi 110. Tak apa ikut. Masa dia boleh baca, boleh lepas tu boleh sembahyang sunat. Dapat dua. Tidak berjamaahnya, ramai-ramai baca Al-Quran. Kemudian dapat lagi fadilah sembahyang sunatnya, dapat lagi. Jadi diteruskan. Ya, kalau jenazah datang, selesaikan sebuah prosedur, jangan dilewat-lewatkan. Kita muliakan dia. Apa? Kerana kemuliaan jenazah ialah apabila disegerakan segalanya. Kemudian wal ayyimu iza wajadta laha kufuan. Apa dia? Yang ketiga ialah apabila ada seorang perempuan dara ataupun lelaki bujangan dan jodohnya dah ada, jangan tunggu lama. Tak payahlah ni tunang 3 tahun. Lama sangat. Kenapa 3 tahun? Kerana antaranya 30,000. Patutlah 3 tahun tunang. Lama sangat tu. Jodoh dah ada tu. 30,000 tolak jadi 3,000 je lah. Zaman-zaman sekarang tu nak buat apa lagi kan? Sedang kalau Ustaz cakap ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang ketiga apa? Orang perempuan dara dan lelaki bujang, kita kata masuklah. Ada jodoh, nikah. Segerakan. Ini 3 Nabi pesan pada Sayyidina Ali. Apa dia? Solat masuk waktu awal. Ambillah waktu fadilah. Kira apa lagi tadi? Mayat jenazah dah selesai diuruskan, terus kebumikan. Yang ketiga, bujang-bujangan, perempuan dan lelaki ada jodoh, jalankan pernikahan. Terus buat hubung. Terus dinikahkan. Seterusnya, ini hak kita. Jangan diambil enteng kat sini, tak adalah kita. Ya, dalam masalah berjamaah sampai ke situ sekali dibagi peluang, orang yang hanya menguruskan jenazah ini dia kena diuzurkan. Sembahyang kena cepatkan. Tuan-tuan, ini sekarang cepat tu di mana nak buat? Cepat tu hak kita. Orang kampung kita ni namanya halakah kita ni. Tempat sembahyang kita afdal di tempat kita. Itu betul-betul punya notis. Bukan di rumah. Afdal di tempat kita, maksudnya di masjid kita. Hari ni boleh tak kita sembahyang subuh di masjid mana? Boleh tak sembahyang subuh di masjid sana apa Paribakah? Boleh. Ini hak kita, kena tunaikan tanggungjawab sini. Hari ini kalau masjid ni jadi kosong dengan sebab ahli qaryah ini semua keluar daripada masjid, tak apa kena penyakit. Semua tak nak kemari, cari masjid sekeliling, maka satu kampung terima dosa yang tidak diampuni kerana masjid qaryah dia tidak diambil tanggungjawab. Sekurang-kurangnya 2. Ini bila kata solatu iza'atat, solat kena segerakan, datang masuk segerakan. Tuan-tuan, ini dia melibatkan solat Jumaat. Perasan tak musik? Solat Jumaat. Solat Jumaat. Kalau solat fardu ini masjid kita kena penuhkan masjid kita. Kemudian itu boleh kita keluar sekiranya masjid kita ni memang dah ada Jumaat. Kita yakin memang dah ada Jumaat. Solat Zuhur. Tak apa, cari surah mana macam silakan. Tapi afdalnya di mana? Afdal di tempat kita. Pula kita tempat kita tu kosong, cuma ada 2 orang, okeylah dah selesai. Tak ada sini pun tak ada apa, qiraatul Quran pun tak ada, kuliah pun tak ada. Apa kita pergi cari masjid yang ada tempat kuliah? Itu tak apa, kerana ada fadilat berasingan di situ. Tapi syarat tunaikan dulu di situ, kerana situ hanya ada 2 orang. Kalau tinggalkan, maka tanggung dosa satu kampung. Ini kes Masjid Ashraf hari Jumaat. Sekarang dah tak ada satu alasan orang tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Sebab kita telah diadakan, pemerintah kita dah beri namanya Jumaat sementara itu. Jumaat sementara. Di mana taman atau beberapa taman berkumpul satu kumpul. Lalu dibinakan di situ Jumaat sementara. Orang taman itu kena ambil tanggungjawab penuhkan tempat. Orang kampung surau tu yang dijadikan masjid sementara untuk kes-kes yang sekarang masih lagi terus, dia tak penuhkan situ, dia pergi keluar daripada kampung tu, rujuk kitab Hidayatus Sibyan, keluar dia tu tak sah. Fardu ini fardu. Okey, di satu. Rujuk kitab Hidayatus Sibyan.
Kalau di taman-taman batu-batu, rumah-rumah batu, dibinakan masjid. Di desa-desa kumpulan rumah dibinakan masjid. Di dusun-dusun pendalaman dibina masjid. Orang dusun tu kena tunaikan Jumaat di masjid dusun. Dia keluar sembahyang Jumaat dia tak sah. Nanti ada lain lagi, belum habis yang tu. Di kampung itu dibinanya masjid sembahyang Jumaat. Tapi dia keluar, dia pergi ke kampung lain. Ikut kitab Hidayat sembahyang dia tak sah. Di taman-taman, sekarang ada masjid yang di taman-taman, ada surah sementara. Dia pergi keluar ke tempat lain. Apa pasal dia keluar? Hukum sembahyang dia tidak sah. Ini dalam live session. Maka hari ini tanggungjawab kita isi masjid tempat kita. Tetapi kita hari ini bukan jadi orang yang mencukupi 40. Kita orang yang ke-41 atau 42 dekat masjid itu. Maka bukan dituntut tak, dibolehkan tapi tak hantar kita pergi tempat lain. Okey, saya dah jawab Saya patut sembahyang di sini, di kampung saya, rumah saya sebelah, memang masjid saya ni. Tiba-tiba saya keluar tempat lain. Tuan-tuan, hukum asal dia tidak sah sembahyang Jumaat dia ke tempat lain. Okey. Kerana tempat dia ada. Tapi apabila dia pendapat lain katakan, diterima pendapat dia. Apabila tuan tidak jadi orang penggenap 40, bermakna apa? Masjid dah ada bukan 40, 400. Contoh, boleh tak kita keluar? Itu dia jawapan dia. Okey, jadi dibolehkan namun tidak afdal. Begitu juga dengan solat fardu. Kerana nanti ke depan ni kita akan bincang jauh lagi tentang solat fardu. Masjid kita ke masjid luar, masjid sikit ke masjid ramai, masjid yang dibuat daripada hasil yang betul kan, semua kita akan jumpa nanti akan datang. Jadi ini dalam masalah solat Jumaat. Okey. Kenapa kena pergi tempat lain? Siapa-siapa yang solat Jumaat di mana tempat itu dia patut dah boleh qasar atau jamak kerana dia nak musafir. Orang sini boleh tak qasar jamak di sini? Orang sini yang nak pergi Kuala Lumpur, boleh tak ada orang sini? Boleh tak dia qasar jamak kat masjid? Tak boleh. Sebab ni tempat dia. Maka sembahyang Jumaat dia kat sini. Dia boleh tak sembahyang qasar jamak di masjid Parit Besar? Dia qasar jamak di Parit Besar? Boleh. Itu bukan tempat dia. Maka bukan tempat dia. Itu bukan tempat dia sembahyang Jumaat. Sebab itu tuan-tuan, dalam masalah Jumaat, kalau siapa hari Jumaat dia bermusafir selepas subuh, kemudian dia qasar, dia tahu ini aku tak jumpa masjid itu Jumaat, maka haram perjalanan dia. Jangan main-main tu. Siapa nak bermusafir lepas subuh hari Jumaat, kemudian dia pun anggap dia pun ini memang tak jumpa ni kan masjid, susah jumpa masjid, sekarang pun tak boleh masuk masjid, tak boleh suka-suka nak masuk, contoh macam itu, maka haram dia bermusafir selepas subuh. Kalau nak musafir juga, pastikan sebelum masuk waktu subuh sila dia keluar, kerana dia terlepas daripada tuntutan solat Jumaat. Jaga-jaga masalah hari Jumaat saja. Sebab itu hari ini kena berkira-kira lah kita. Macam kampung-kampung kita siapkan. Ini khusus hari Jumaat. Ada yang ditetapkan kampung ni dah dibagi sementara, dia tetap tak nak tunggu lepas tu. Kena tunggu lepas tu selesai masalah. Tapi kalau keluar boleh kita? Boleh, kerana dia bukan ahli yang ke-40. Mesti dah cukup pada dia. Sekarang kan dah lebih kan. Mana dibolehkan dia meninggalkan tempat dia. Kenapa? Kerana mungkin nak cari anaknya fadilah jalan jauh ke apa je. Antaranya adalah perkara-perkara yang mungkin senang perjalanan ke ataupun apa, lepas tu mungkin dia nak ziarah mak sebelah masjid sana ke. Macam itu. Ada nak tanya tak? Cuba tanya ni. InsyaAllah tak ada tanya dia tu. Okey, satu lagi. Kita masuk satu lagi. Yang berikutnya. Okey, sekarang sedang masa waktu dah selesai. Maka tadi 3 perkara selesai. Apa dia? Siapa dia orang yang tak perlu sembahyang berjamaah? Adakah orang yang tak sembahyang berjamaah hari ini? Kerana apa? Kerana bila dia sembahyang dia disakiti. Aku tak boleh pergi sembahyang. Aku tak boleh pergi sembahyang. Memang ada orang tunggu kat tepi jalan tu. Memang ada aku jadi sakit hati lah.
Tak boleh pergi, tak apa. Yang ke-15, ada orang yang menyakitinya sama ada di jalan atau di masjid. Kalau dia pergi masjid, memang dia sakit hati dia. Ataupun dia sakit, dicederakan gitulah. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang pun kalau subuh ni, bukan sebut kalau tadi kita nak mengundurkan. Sekarang pun bukan kita mengundurkan jenazah pun, tak. Kalau kita ngundur lagi lah sekarang bukan pun kita tunggu, sekarang pun bukan badan kita terlalu gemuk. Kalau kita nak ngundur lagi lah, sekarang bukan kita tunggu orang yang sakit. Bukan kita sekarang. Maka kita tak adalah kita balik semula. Kita tetap disuruh solat berjamaah. Okey, yang ni, kalau kita datang ke masjid kita disakiti, kita dicederakan, tak apa, jangan pergi. Tapi kalau tak pergi nak mana? Kalau masjid ni ada yang menyakiti, di situlah kita cari masjid lain. Kerana apa? Kita boleh dengar azan, sana pun dengar. Maka kena cari. Belum lagi terlepas tu, kerana sekarang mudahnya dapat masjid, mudahnya ada tempat berjamaah. Okey, dengan apa? Walaupun hanya dicaci, dimaki, datang masjid kena maki. Siapa tuan maki ni? Yang tuan maki ni jangan datang masjid lah. Datang masjid nak mencaci orang ni buat apa? Tak payah datang ni. Dah ramai balik semua. Orang datang masjid kena caci, datang masjid kena caci, datang masjid kena caci. Dia ni tak apa, tak pergi masjid kerana hati dia sakit. Dan dia tidak mampu menahan masalah itu, tak mampu menahan sakitnya kena caci. Dengan kesukaran itu namanya musyakkah bagi dia. Jadi yang satu lagi ni laju dah. Okey, yang ke-16. Yang ke-16, siapakah orang yang tak payah datang Jumaat? Iaitu orang yang baru bernikah. Agaknya yang tak datang ni ramai ni dia baru nikah semalam ke apa gitu. Kau tak datang masjid kenapa ni? Baru nikah ke apa ni? Tak apalah, kita ambil lah, kira dia baru nikah lah. Yang ke-16, orang yang baru bernikah, dia tak apa, tak nak solat berjemaah tak. Kerana apa? Dia dapat isteri. Kalau isteri yang keempat, tak, isteri pertama je tak. Haji Jubil. Tak tahu lah, isteri kedua pun dia tak payah. Isteri baru nikah semalam, isteri kedua tak apa. Isteri ketiga sampai isteri keempat. Kalau isteri kelima tu melampau. Okay. Bagi orang yang baru nikah, ia dibenarkan untuk tidak hadir berjamaah bagi solat malam. Tapi solat zuhur asar dia kena pergi malam je. Jangan solat zuhur. Semalam zuhur tak ada apa. Baru nikah. Tak ada. Zuhur tak? Zuhur kau nikah ke? Baru nikah ke? Nak nikah ke? Datang. Dia kata solatnya ada solat yang malam. Solat malam ni maghrib, isyak, subuh. Kerana apa? Kerana apa-apalah isterinya ditinggalkan, mungkin baru diambil, tuduk rumah baru ditinggalkan, ada isterinya pengecut. Nanti tin susu ke jatuh ke dalam gocecak, lilintang butang terjun rumah kan bayar. Ini masalahnya betul lah. Dapat isteri penakut. Jadi tunggulah, tak apalah tunggu. Maghrib, isyak dan subuh ditulis kat kitab kita ni. Ini adalah seperti pada ketika itu isteri dihantar oleh keluarga isteri. Dia baru dihantar ke rumah kita, baru nikah, baru dihantar kepadanya. Maka dengan itu ia juga boleh untuk tidak hadir kerana orang baru datang. Okay. Jadi pun suasana belum sesuai lah, belum selesai dengan suasana itu. Jadi bagi orang menikah itu dia secara ringkasnya. Maka orang yang baru bernikah juga dikecualikan untuk salat berjamaah hanya 3 waktu je. Asar tidak, zuhur tidak. Orang baru nikah, zuhur tetap salat berjamaah, asar tetap berjamaah. Yang dibolehkan maghrib, isyak dan subuh. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, cuba ambil doa ni, doa yang Nabi lafazkan supaya jangan sakit tentang mati tadi tu. Saya lupa nak sebut tadi tentang Talhah tadi, sakarat tadi. Nabi juga ada doa pada Allahumma inni ala sakaratil maut. Allahumma a'inni alif ain nun ya. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ini doa Nabi. Ya Allah, kemudahkan aku ketika sakarat. Dan Nabi pun rasa sakarat. Nabi pun rasa sakaratul maut. Jadi ini doa dia ringkas. Boleh doa tak apa. Allahumma a'inni, a dengan ain, a dengan ain. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, Engkau mudahkan ya Allah bagi aku ya Allah di saat mati. Nabi pun tak sakarat diteruk. Tuan-tuan, nak tahu sakit mati paling ringan. Sakit mati paling ringan. Terujuk dalam hadis. Paling ringan sakitnya mati. Tapi mudah-mudahan kita dapat ringan, kita doa.
apa dia? 2 biji mata dicocok dengan 2 panah, kemudian anak panah tu ditarik keluar. Itu sakit mati paling ringan. Allahu Akbar. Ya. Ada lagi sikit lagi atas sakitnya apa dia? Dia cocok dengan 300 kali tusukan pedang, itu sakit mati. Lagi apa dia? Macam seekor kambing yang dilapah hidup-hidup kulitnya, hidup-hidup disiat kulitnya, itu kesakitan mati. Jadi Nabi pun doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut, ala sakaratil maut. Ya Allah, aku mohon ya Allah, apa yang kata tadi, a'inni, engkau mudahkanlah ya Allah di saat matiku. Tapi tuan-tuan ada amal satu doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan tuan-tuan hari kita suka duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dalam majlis istimewa, ya Allah mudahkan kematian kita. Kerana nanti kita memudahkan, menyukakan urusan Allah, Allah akan memudahkan dan menyukakan akan urusan kita. Jadi insya-Allah ya, tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berhubung tentang solat Jumaat, solat berjamaah, siapa yang dikecualikan, siapa yang kena pergi juga, maka kita hari ini kalaulah kita tidak tergolong dalam golongan itu, kita kena tunaikan solat berjamaah juga insya-Allah. Ada lagi sampai ke perkara yang ke-22 kita sambung akan datang untuk mereka yang diuzurkan untuk solat berjamaah. Mudah-mudahan barakahnya kita dalam majlis ilmu, Allah Taala dengan rahmat kasih sayangnya diampuni kita. Juga insya-Allah diampuni dosa mak bapak kita insya-Allah. Na'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allahul aman al aman al aman, ya arhamu min kulli rahim, ya a'lamu min kulli alim, ya akramu min kulli karim, ya ahkamu min kulli hakim, ya a'zamu min kulli azim, ya aqdamu min kulli qadim. Khallisna minal waba, khallisna minal waba, khallisna minal waba, ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.